الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم. اللهم بارك لنا في شهر رمضان وارزقنا ليلة القدر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dihormati pengurusi dan seluruh dan kuasa masjid, para imam, para bilal, para asatidah, seterusnya para jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pagi ini subuh hari ke-10 Ramadan, bermakna kita telah memasuki hari yang ke-10. Mudah-mudahan insya-Allah kita sentiasa melipat gandakan pahala, melipat gandakan amalan kita dan istiqamah menjaga amalan kita di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan pada bulan Ramadan kali ini betul-betul sebagai bulan tarbiyah untuk diri kita, insya-Allah. Dan kita berharap bahawa di akhir Ramadan, bila sahaja Ramadan melabuhkan tirainya, Allah anugerahkan kita takwa. Dan itulah anugerah bagi orang yang benar-benar berpuasa. Dia mudahnya, sama ada kita ni dikurniakan takwa oleh Allah Ta'ala ataupun tidak. Jangan tengok masa sekarang. Bulan Ramadan ni bulan kita mentarbiah diri dan ditarbiah diri kita. Dan nak tahu kita ni dikurniakan takwa ataupun tidak setelah menjelang 1 Syawal. Setelah menjelang 1 Syawal, dalam bulan Ramadan, alhamdulillah, Quran kita baca, sedekah kita bagi, mulut kita jaga, mata kita jaga, solat berjemaah datang ke masjid kita jaga. Banyak kebaikan yang kita buat dan kita jaga. Nanti 1 Syawal nanti kita tengok balik, selepas tu jadi macam mana. Kalau mampu kita istiqamah, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan semasa Ramadan, maka itulah tanda
Allah menganugerahkan takwa kepada kita. Jadi kita sama-sama ambillah kesempatan. Kita masih berada di 10 Ramadan, dan Ramadan masih lagi berbaki untuk terus semangat, istiqamah, menambahkan lagi amal ibadat di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. InsyaAllah pada pagi ini saya nak menyentuh berkaitan dengan, mungkin ada orang dah sentuh, tapi barangkali sebagai yang baru dengar, mungkin dia baru dengar ataupun yang sudah dengar, anggaplah ia sebagai mumarasah ataupun meneruskan mendengar ilmu walaupun sama, mudah-mudahan ianya mudah untuk kita beramal, iaitu berkaitan dengan solat tarawih. Solat tarawih ni sebelum ni pun saya telah sentuh, tapi ala kulli hal kita nak murajaah semula berkaitan dengan tarawih. Kenapa? Sebab tarawih ni hanya ada pada bulan Ramadan, dan dia tiada pada bulan-bulan lain. Dan biasanya tarawih ini orang anggap macam rutin biasa bulan Ramadan. Kita tak mau gitu. Biarlah kita tahu tarawih itu apa, sehingga sampai satu tahap, kalau tidak bertarawih pada bulan Ramadan, akulah paling rugi. Kalau rasa sampai tahap rasa begitu. Kalau lagi masih kata tidak sempat bertarawih, tak rasa apa-apa lagi, biarlah, nak baca mana kan. Biar kita menghayati tarawih ini, tahu tarawih ini, sampai satu tahap kita pergi ke masjid untuk sungguh-sungguh bertarawih. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, antara perintah ataupun ibadat yang digalakkan, disyariatkan pada malam Ramadan, yang Nabi sebut sebagai qama. Man qama, siapa yang qama, bangun ataupun menghidupkan malam-malam Ramadan, imanan wahtisaba, dengan penuh keimanan dan pengharapan, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, Allah delete dosanya yang terdahulu. Kenapa? Kita satu lagi soal keampunan dosa ni disebut dalam satu riwayat hadis mengatakan, tiap-tiap hari Allah akan melepaskan ia daripada neraka. Lebih kurang 70.000 orang akan dilepaskan daripada api neraka pada tiap-tiap hari Ramadan. Siapa? Mudah-mudahan kita termasuklah, insya-Allah. Amin. Kenapa dalam banyak hadis dalam bulan Ramadan cerita, kau buat yang ni hapus dosa, kau buat yang ni hapus dosa. Siapa berpuasa, dosa terdahulu dia akan didelete. Siapa menghidupkan malam, berqiyamul lail, dosa yang lampau akan didelete. Siapa yang bersedekah pada bulan Ramadan akan dihapuskan. Banyak cerita berkaitan dengan penghapusan dosa. Itu Nabi bagi isyarat pada satu hadisnya. Bila Nabi naik ke atas mimbar, Nabi sebut 3 kali amin. Sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa tadi masa kau naik atas mimbar kau sebut amin tu 3 kali? Maka Nabi SAW beritahu,
Dia kata apa? Masa aku naik tadi, malaikat Jibril datang. Lalu malaikat Jibril berdoa, celakalah hamba Allah itu, jauhlah dia daripada rahmat Allah. Bila mana diberikan peluang masuk ke dalam Ramadan, lam yughfar, dia tak mendapat keampunan Allah. Maka Nabi kata apa? Amin. Sekarang Allah Ta'ala memberikan peluang kita berada dalam bulan Ramadan. Kita tidak ambil peluang ini supaya kita nak mencari sesuatu agar Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Alhamdulillah, agama kita telah memandu dengan adanya syariat puasa, dengan malamnya kita berqiyamul lail, dengan amalan-amalan yang menghapuskan dosa yang disebut buat pada bulan Ramadan. Jadi antaranya qama itu adalah tarawih. Antara ibadat menghidupkan malam adalah tarawih. Bahkan kalau kita jaga sungguh-sungguh ibadat ini, cukup daripada ibadat-ibadat yang lain. Jaga sungguh-sungguh tarawih ni, jaga sungguh-sungguh. Yalah, kalau dalam soal rakaat tu adalah 8 ke 20, tak kisah yang itu. Yang penting jaga solat, jangan apa kita punya bahasa mangkir. Jangan kita tidak pergi, jangan kita tidak buat. Apapun keadaan, tarawih ni dilaksanakan secara berjemaah afdal, dan tempatnya di masjid afdal. Ada keadaan-keadaan barangkali kita uzur, kita bermusafir, mungkin tiba malam di tempat kita bermusafir, ketika itu masjid dah selesai dah tarawih. Adakah kita tak boleh lagi solat tarawih? Boleh, asal lepas isyak sila tarawih lah. Tak sempat nak berjemaah, buatlah sorang-sorang. Kalau kita bermusafir, contoh kita nak buat solat jamak takdim, isyak kita bawa pada waktu maghrib. Dah selesai isyak dah, selesai dah, boleh tak buat solat tarawih? Boleh. Dia syarat lepas isyak buat solat isyak, sila tarawih. Tengok sampai tahap begitu. Tarawih ni buat selepas solat isyak. Kalau orang yang musafir buat jamak takdim, selesai je maghrib dengan isyak, tak tarawih terus, sila. Itu adalah di malam-malam Ramadan nak menghidupkan malam, amalannya iaitu tarawih. Dalam satu hadis Nabi SAW, daripada Sayyidina Abu Zar Al-Ghifari berkata, sumna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Kami berpuasa dengan Nabi, bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Ni dia cerita ni. Falam yaqum bina hatta baqiya sab'un minasyahri. Baginda tidak qiyam, iaitu solat tarawih bersama kami sehingga berbaki 7 hari lagi daripada bulan Ramadan. Berbaki 7 hari, maknanya hari keberapa? Hari ke-23. Cerita bagaimana solat qiyam Nabi ni. Solat qiyam Nabi, Nabi tak buat direct. Qiyam Nabi tak buat tarik secara berjemaah, tak. Dan qiyam Nabi, ataupun kita nak sebut tarawih Nabi itu, tak sama dengan kita. Sebut qiyam ni, tarawih pada istilah pada zaman Nabi ni tak ada. Tak ada. Cuma istilah qiyam, mana qiyam beribadahnya Nabi pada waktu malam,
Ini ceritanya. Bila sahabat nampak kata Nabi ni dia tak buat direct bersama solat dengan solat tak. Tapi hari ke-23 berbaki 7 Ramadan lagi, Nabi buat dia qiyam. Maknanya bersama dengan sahabat. Lalu baginda qiyam bersama kami sehingga berlalulah sepertiga malam. Faqama bina hatta dhahaba thuluthul lail. Qiyam Nabi tu sehingga berlalu sehingga sepertiga malam. Sepertiga malam ni kira-kira kan kalau kita lah jam 4:30, lebih kurang begitu. Agak-agak kalau lepas isyak sampai jam 4 qiyam Nabi tu, oi, kita tarawih pun sudah budget masa 20 rakaat, siap dengan witir, jangan lebih daripada pukul 9. Kita lah kan. Kalau kita tarawih kita itu 20 rakaat. Kalau 8 rakaat di bawah pukul 9 lagi. Tapi inilah Nabi qiyam bersama sahabat. Isyak tu sampailah menjelang nak waktu subuh. Kalau nak ikut betul-betul sunnah, itulah sunnah ya, kan? Thumma lam yaqum bina fissadisah. Kemudian tidaklah Nabi itu berqiyam sehingga berbaki 6 hari lagi. 6 hari lagi Ramadan. Mana 6 hari, baki 6 hari, 20 hari ke-24. Faqama bina fil khamisah hatta dhahaba syatrul lail. Maka dia kata, baginda qiyam bersama kami pada hari ke-5 yang berbaki, maknanya hari ke-25. Ketika itu separuh malam, melepasi separuh malam. Malam ni separuh malam bila? Pukul 1, pukul 2. Melepasi separuh malam. Itu adalah bagaimana qiyamnya Nabi SAW. Kalau nak betul-betul sunnah, ini sunnah dia. Dan kalaulah Nabi diceritakan bahawa rakaat qiyam Nabi itu dalam banyak riwayat tidak lebih daripada 13 rakaat ataupun 11 rakaat. Tak lebih. 11 rakaat separuh malam. Kalau ikut masanya separuh malam Nabi qiyam. Ya Allah. Kita 20 rakaat tak sampai sejam. Adapun lebih-lebih sikit. Kalaupun lebih lah, dalam tarawih ni 20 rakaat nak baca sebudi 1 juzuk satu malam, paling-paling cincai pun orang bilang, kita start pukul 8.30, 10.30 ke pukul 11 selesai. Tak sampai lagi ni. Macam mana Nabi qiyam? Agak-agak macam mana tuan-tuan? Itu kalau nak ikut sunnah betul-betulnya. Kemudian Abu Zar Al-Ghifari menyebut lagi, faqultu ya Rasulullah, dia tanya pada Nabi SAW, lau naffaltana baqiyata lailatina hadhi, bagaimana sekiranya Tuan jadikan nafilah pada malam yang berbaki ini bersama dengan kami. Ada baki lagi, 5 malam lagi. Tapi Nabi tak buat. 5 malam berbaki ni, lepas Nabi tak buat sudah. Tapi sahabat ni ghairah, ibadah, ikut bersama dengan Nabi. Isyak sampai menjelang waktu subuh. Panjang tu. Ataupun sampai menjelang tengah malam. Agak-agak lah. Kalau kita zaman kita kan, kalau imam begitu, mana makmum yang jumpa dengan imam? Imam, boleh lagi ke malam besok buat lagi macam begini imam?
Panjangnya tempoh tarawih itu sampai melepasi tengah malam. Tak ada lah orang jumpa imam begitu kompom. Yang komen imam ada. Apa imamnya lambat juga. Sudah kena komen imam. Komen bukan saja pada jemaah. Siap tulis surat lagi kepada siapa? Kepada jabatan agama. Komplain. Lama imam ni, tarawihnya lama. Tapi sahabat tidak. Abu Zar kata tidak, ya Rasulullah, bolehkah berbaki lagi 5 hari ini, Ramadan ni, kami nak qiyam bersama dengan engkau. Tengok. Itu jamaah hebatlah sahabatnya. Tapi Nabi tak buat. Kenapa? Adalah hikmah dia tu. Hikmahnya, benda qiyam ni bukan wajib. Untuk umat bukan wajib, dia sunat. Tapi untuk Nabi, pada dia wajib untuk dia. Tapi pada Nabi, pada umat bukan wajib, dia nafilah, sunat. Tapi tengok kan hebatnya Nabi ni. Dia sebut apa? Dia sebut qala sallallahu alaihi wasallam. Bila Abu Zar kata, ya Rasulullah, berbaki Ramadan ni buatlah lagi, kami mau ikut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, innahu man qama ma'al imami hatta yansarif kataballahu lahu qiyama lailah. Nabi kata, sesungguhnya siapa-siapa yang qiyam, siapa-siapa yang beribadah malam, siapa-siapa yang bertarawih, ibadat malam lah tu, bersama dengan imam hatta yang sharif, lalu pun dia pun berpisah bersama dengan imam. Apa makna? Imam buat 20 rakaat plus 3 rakaat witir, kita follow imam sampai habis. Imam bagi salam, rakaat terakhir witir, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita pun bagi salam. Ini disebut ma'al imam, yang hatta yang sharif, sehingga selesai. Kataballahu lahu qiyama lailah, Allah bagi ganjaran kepada dia umpama berqiyamul lail sepanjang malam. Nabi nak bagi isyarat bahawa tidaklah sampai kamu nak ikut macam Nabi ni, lepas isyak ibadah Nabi itu qiyamul lail sampailah menjelang waktu subuh. Bukan itu dia kata, tapi cukup kamu solat bersama dengan imam, selesaikan sama-sama, kamu dah mendapat ganjaran qiyamul lail sepanjang malam. Tuan-tuan, kalau orang faham hadis ni, dia akan jaga solat tarawihnya dan juga witirnya bersama dengan imam. Ganjaran besar. Hari ini apa yang kita lihat masyarakat kita, kalau tempat kita di masjid ni 20 rakaat, buat ikut sampai imam 20 rakaat, time witir keluar. Tuan-tuan, time witir keluar, bukan salah, hukum tak ada masalah, sebab benda sunat, bukan masalah. Tapi orang bilang kurang cerdik lah kan. Kalau dia faham hadis ni, dia tidak akan meninggalkan imam selagi mana selesai witir. Ni maknanya kalau dia faham hadis ni, dia tidak akan tinggalkan imam setelah witir. Ini ramai dia kata, lah aku witir aku ni ikutlah, nanti aku buat di rumah saja sebab aku nak bangun tahajud lagi. Rugi, sangat-sangat rugi. Sedangkan Nabi dah sebut, siapa yang sembahyang bersama dengan imam, bertarawih dengan imam, selesaikan bersama dengan imam,
apa dia, solat apa, solat tarawih plus dengan witir, selesaikan, kamu sudah diberikan ganjaran berqiyamul lail sepanjang malam. Kadang-kadang kita terbelenggu dan silap paham terhadap hukum. Kan witir itu kalau kita sudah buat, dia penutup segala solat sunat. Kita duk paham gitu, betul lah tu. Tapi tidak bermakna kita tak boleh solat sunat selepas itu. Contoh, kalau kita dah buat solat witir bersama dengan imam, nak bangun tahajud, qiyamul lail lagi di rumah, sila teruskan solat tahajud, taubat, hajat, apapun teruskan. Cuma jangan buat witir lagi. Witir memadai satu malam satu je, sekali sahaja, sebab kita dah selesaikan bersama dengan imam tadi. Tuan-tuan perasan tak kalau di Mekah dia witir, dia tarawih go on. Okay, tarawih witir tak buat masa bila pukul 1 nanti salatu qiyam, kan Bilal bangun solat qiyam, lepas tutup dengan witir. Tu begitu boleh juga. Yang penting, tapi kalau kita di sini kadang imam selesaikan tarawihnya dengan witir, follow saja. Nanti bangunlah tengah malam, kita buatlah solat lain. Boleh. Kita dapat meraihkan apa yang Nabi perintahkan ini, ataupun Nabi sebut ganjaran berqiyamul lail sepanjang malam, dan kita juga dapat bangun tengah malam. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, ialah tapi kalau yang buat 8 balik awal, ndaklah dapat dia ni. Kalau kita tempat kita buat 20 lah. Kecuali kalau masjid surau yang ada buat 8 rakaat bersama dengan witir 11 rakaat. Kalau follow yang itu selesai sekali, ada dapat dah yang ini kan. Tapi kalau ia ada jenis yang 8 rakaat, bila solat di masjid kita yang 20 rakaat, dia tak dapat dah yang ini kecuali dia ikut. Jadi tuan-tuan, apa yang kita tekankan bahawa benda-benda begini ni lah kita kena beramal. Orang bilang hidangan sudah di depan mata, cuma kita buat sahaja. Dan silap faham kita terhadap witir, kalau dah buat, oh maknanya sudah tak boleh buat malam tu solat-solat yang lain. Itu rasanya kita dah, orang bilang, clearkan yang itu. Kita nak meraihkan pendapat ini, kita nak meraihkan apa yang Nabi berikan ini, ataupun sebut mendapat ganjaran sepanjang malam berqiyamul lail, kita dapat, dan kita juga dapat membuat ibadah-ibadah yang lain. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, perkara ini pun sering kita ambil maklum, dan sudah pun orang sebut hal ini. Tu kadang-kadang ada juga orang masjid atau surau buat 8 rakaat plus dengan tarawih, witir 3 rakaat, tarawih plus dengan witir. Time tarawih habis, semua pakat keluar. Alah, mungkin mereka tidak tahu barangkali ini. Sedangkan kata, kau tunggu sekejap saja lagi, kau akan mendapat ganjaran yang Nabi sebut, kataballahu lahu qiyama lailah. Allah bagi ganjaran qiyamul lail sepanjang malam. Siapa mau bagi? Ini kata Ramadan ni, Ramadan. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita bertekad, kita berusaha, ganjaran-ganjaran ni kita lah semampu mana kita buat. Memang tuan-tuan, ibadah ni penat. Bukan mudah nak baca Quran ni. Kalau kita tak kuat, kita akan tewas. Kalau kita pun baca Quran, penat juga. Berjemaah, datang ke masjid, penat belaka ni. Tapi percayalah, penat-penat itu tidak akan merugikan kita. Macam juga tarawih, penat
8 rakaat, 20 rakaat, penat. Mujurlah paling sikit tu 8 rakaat. Kalau 4 rakaat, orang tak sudah pandang 8 rakaat tu 4 rakaat saja tu barangkali. Kan? Jadi kita laksanakanlah. Bulan Ramadan ni memang kita akan berpenat dengan ibadah. Tapi setiap kepenatan kita itu Allah akan berikan ganjaran berlipat kali ganda yang hanya ada pada bulan Ramadan. Itulah kata disebut, kalaulah kamu mengetahui kelebihan-kelebihan yang ada pada bulan Ramadan, nescaya sepanjang tahun itu, kalau boleh Ramadan saja. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, hanya sekadar itu pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat menguatkan semangat kita lagi dalam kita beramal ibadah, khususnya ibadat solat sunat tarawih ini yang kita kena jaga, jangan miss tiap-tiap malam. Dan yang keduanya, semampunya kita selesaikan bersama dengan imam. Mudah-mudahan kita mendapat ganjaran qiyamul lailah, iaitu kita berqiyamul lail sepanjang malam. Hanya sekadar itu sahaja. Yang baik datang daripada Allah, kelemahan itu kelemahan saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'alna jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma barik lana fi Ramadan warzuqna lailatul qadr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita bukan dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.